Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizanirah Iliana binti Zulkarnain. Nombor matrik 10DAT24F1064. Saya akan menerangkan tentang generasi Z perlu kehadapan dalam memperjuangkan kelestarian alam sekitar. Sebelum saya mulakan, marilah kita menonton video ini. Jom kita saksikan. Dalam dunia yang semakin pesat membangun, isu kelestarian alam sekitar menjadi semakin mendesak. Perubahan iklim, pencemaran dan kemusnahan ekosistem memberi kesan yang besar terhadap kehidupan di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan ini, generasi muda khususnya generasi Z perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha memperjuangkan kelestarian alam sekitar. Generasi ini dilihat sebagai golongan yang lebih sedar dan prihatin terhadap isu-isu alam sekitar berbanding dengan generasi sebelumnya. Dengan kemajuan teknologi dan akses kepada maklumat yang lebih luas, mereka bukan sahaja mampu memahami kesan kerosakan alam sekitar, tetapi juga berupaya menggerakkan perubahan melalui tindakan sosial, kempen kesedaran dan menyokong dasar hijau. Justeru, tanggungjawab sosial untuk memperjuangkan kelestarian alam sekitar kini semakin terletak di bahu generasi Z. Kerana mereka adalah pewaris dunia ini dan penentu masa depan yang lebih cerah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Nuri Jasina binti Muhammad Syarul Nizam. Nombor matrik saya ialah 10DAT24F1015. Saya dari kelas DAT 1B. Tajuk saya pada hari ini ialah tanggungjawab sosial generasi Z perlu kehadapan dalam memperjuangkan kelestarian alam sekitar. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh generasi Z untuk memperjuangkan kelestarian alam sekitar. Langkah pertama generasi Z memperjuangkan kelestarian alam sekitar ialah menyebarkan kesedaran. Media sosial memberi generasi Z kuasa untuk menyebarkan maklumat. Mereka boleh menggunakan untuk mendidik orang lain mengenai isu-isu seperti perubahan iklim, pencemaran dan pemeliharaan habitat. Langkah kedua ialah amalan kehidupan lestari. Generasi Z boleh mengamalkan gaya hidup mesra alam seperti mengurangkan penggunaan plastik, mengitar semula dan mengamalkan konsep zero waste. Yang ketiga ialah aktiviti alam sekitar. Generasi Z boleh melibatkan diri dalam aktiviti seperti penanaman pokok, pembersihan pantai atau menjadi sukarelawan organisasi yang berfokus pada alam sekitar. Akhir sekali, menyokong dasar dan polisi hijau. Dengan menyokong atau terlibat dalam aktiviti politik dan kempen untuk dasar yang lebih mesra alam, generasi Z boleh memainkan peranan dalam membentuk polisi yang melindungi alam sekitar. Kesimpulannya, generasi Z perlu tampil ke hadapan dalam tanggungjawab sosial untuk memperjuangkan kelestarian alam sekitar. Dengan kesedaran tinggi, amalan gaya hidup lestari dan sokongan terhadap dasar hijau, generasi Z mampu memimpin perubahan untuk memastikan alam sekitar yang terpelihara bagi masa hadapan. Hari ini kita akan makan ikan segar dari sungai. Ya! Papa pancinglah. Pipi makan dulu. Nyam, nyam, nyam. Tengok, kejap je dah dapat ikan. Ini kan plastik sampah. Beginners bad luck. Kita cuba lagi. Ya! Yeay, dapat ikan! Aduh, hancur harapan kebenaran. Banyak ni sampah. Best betul lah makan kat tepi sungai ni. Memang feel. Woi, feel apa? Oh, korang rupanya yang buang sampah. Alamak, I feel danger. Mana boleh buang sampah kat sini? Alah, kita orang buang plastik kecil je.
Plastik kecil je. Kalau setiap orang buang sampah sikit-sikit, lama-lama jadi bukit tau. Habis dengan kita tercemar. Kami tak sedar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Syifa binti Umar Rizal. Nombor matrik 10 DAT 24F1083. Saya akan menerangkan tanggungjawab sosial impak generasi Z perlu kehadapan dalam memperjuangkan kelestarian alam sekitar. Yang pertama, kesedaran diri. Yang kedua, tindakan kolektif dan mobilisasi. Yang ketiga, inovasi dan kreativiti. Yang keempat, pelibatan dalam komuniti. Yang kelima, pengaruh terhadap dasar. Yang keenam, tanggungjawab generasi sebelum. Generasi Z lahir sekitar 1997 hingga 2012. Ia membawa impak yang signifikan dalam memperjuangkan kelestarian alam. Berikut adalah beberapa cara mereka berperan serta impak yang dihasilkan. Yang pertama, kesedaran tinggi terhadap isu alam sekitar. Pendidikan dan maklumat, generasi Z mempunyai akses yang luas kepada maklumat mengenai isu-isu alam sekitar melalui internet dan media sosial. Ini membolehkan mereka memahami isu seperti perubahan iklim, pencemaran dan kehilangan biodiversiti. Kempen kesedaran juga boleh diajukan supaya mereka dapat terlibat dalam kempen kesedaran yang lebih aktif seperti Fridays for Future untuk menyeru tindakan daripada pemimpin dunia. Yang kedua, tindakan kolektif dan mobilisasi. Ia dapat menggunakan platform media sosial supaya generasi Z menggunakan platform seperti Instagram, TikTok, Twitter untuk menyebarkan mesej kelestarian dan mengorganisirkan acara. Mereka mampu menarik perhatian ramai dengan cepat. Bagi gerakan sosial, mereka dapat berpartisipikan dalam gerakan sosial yang menyokong kelestarian, mobilisasi rakan-rakan dan masyarakat untuk terlibat. Yang ketiga, inovasi dan kreativiti. Idea-idea baru dapat menjana banyak anggota generasi Z supaya terlibat dalam mencipta penyelesaian inovatif untuk masalah alam sekitar seperti produk mesra alam dan teknologi hijau. Dalam perusahaan sosial, mereka cenderung untuk menyokong dan memulakan perniagaan yang memfokuskan kepada kelestarian alam untuk mempromosikan ekonomi sirkular dan menggunakan sumber yang bertanggungjawab. Yang keempat, pelibatan dalam komuniti. Projek tempatan generasi Z terlibat dalam projek pemeliharaan, pembersihan pantai, inisiatif hijauan di komuniti mereka. Ini dapat membantu membina kelestarian dan kesedaran dalam kalangan masyarakat tempatan. Dalam kepimpinan, mereka juga dapat mengambil peranan kepimpinan dalam organisasi yang memperjuangkan isu-isu alam sekitar, menunjuk kepada suara mereka yang untuk didengari. Yang kelima, pengaruh terhadap dasar. Ia mendorong kepada perubahan dengan penyertaan aktif dalam implementasi dan perbincangan awam yang menolong mereka terhadap perubahan dasar berkaitan kelestarian. Tekanan kepada korporat dan pemerintah membuatkan generasi Z menggunakan kuasa beli mereka untuk menuntut syarikat dan pemerintah yang bertanggungjawab terhadap mesra alam. Yang keenam, tanggungjawab generasi sebelumnya. Generasi Z sering mencabar pandangan generasi sebelumnya untuk meminta mereka lebih proaktif dalam menjaga alam sekitar dan membina dunia yang lebih baik. Kesimpulannya, generasi Z memainkan peranan yang sangat penting dalam memperjuangkan kelestarian alam. Melalui kesedaran, tindakan kolektif, inovasi dan pelibatan dalam komuniti, mereka dapat memberi impak yang diperlukan dalam melindungi planet kita. Usaha mereka harus disokong dan diberi ruang untuk berkembang kerana masa depan kelestarian dunia terletak di tangan mereka. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syifa Syafiah binti Muhammad Irwan. Nombor matrik saya ialah 10 DAT 24F1062. Saya akan menerangkan tentang faktor-faktor pengabaian generasi Z terhadap kelestarian alam sekitar. Walaupun generasi Z terkenal dengan kesedaran terhadap isu alam sekitar,
Terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan sebahagian daripada mereka mengabaikan kelestarian alam sekitar. Antara faktor-faktor tersebut ialah kurang pengetahuan praktikal. Walaupun banyak yang mempunyai kesedaran asas tentang perubahan iklim, mereka mungkin kurang pengetahuan praktikal tentang bagaimana menerapkan amalan kelestarian dalam kehidupan seharian, seperti mengurangkan penggunaan plastik atau meminimalkan sisa makanan. Faktor yang seterusnya ialah pengaruh gaya hidup moden. Budaya penggunaan segera dan keinginan untuk mengikuti trend terkini seperti fast fashion dan gaya hidup berteknologi tinggi boleh menyebabkan generasi Z lebih cenderung menggunakan produk dan perkhidmatan yang tidak lestari. Yang terakhir ialah kekurangan contoh dan sokongan di rumah. Jika persekitaran keluarga atau komuniti mereka tidak menekankan kelestarian alam sekitar, generasi Z mungkin kurang bermotivasi untuk mengamalkannya sendiri. Kesimpulannya ialah faktor-faktor ini menunjukkan bahawa walaupun ada kesedaran, halangan-halangan dalam aspek sosial, ekonomi dan budaya boleh mempengaruhi komitmen generasi Z terhadap kelestarian alam sekitar. Adakah faham tentang isu transisi dalam melestarikan alam sekitar? Apa yang saya faham mengenai isu generasi Z dan kelestarian alam sekitar ialah walaupun mereka secara umum lebih sedar akan isu-isu alam sekitar, tindakan sebenar seringkali terhad oleh cabaran gaya hidup moden, ekonomi dan kekangan sistematik. Sangat bukan di sosial media mengenai perubahan iklim, plastik sekali guna dan kempen-kempen alam sekitar yang menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Syafiq binti Muhammad Irwan daripada kelas DAT 1B. Nombor matrik saya ialah 10 DAT 24F 1062. Hari ini saya akan menemu ramuan seorang pelajar PSP berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Orang luar negara bila main bercuti ke ataupun tengok kat media sosial ke macam bersihnya Malaysia ni. Rakyat Malaysia ni pandai jaga negara dia. Contohnya generasi Z ni, diorang boleh membawa bekal sendiri, macam sama ada pergi ke sekolah, pergi bekerja. Bila diorang bawa bekal sendiri, pembaziran plastik akan berkurang, pembaziran sisa makanan pun akan berkurang. So, dia tak akan mencemarkan alam sekitar kita dan makanan pun lebih berkhasiat. Itu sahaja pendapat saya. Okey, terima kasih kepada saudara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Syifa binti Mat Rizal. Nombor matrik 10 DAT 24F 1083. Hari ini saya nak interview orang berdekatan berkaitan kelestarian alam sekitar. Okey, Encik boleh perkenalkan diri? Nama saya Rasakiyah binti Muhammad Anwar. Okey, hari ini saya nak tanya apa pendapat Encik berkaitan masalah generasi Z dalam mengatasi masalah kelestarian alam. Cara generasi Z untuk mengatasi masalah tersebut, generasi Z boleh mengurangkan penggunaan plastik dengan menggantikan dengan plastik yang boleh digunakan semula, contohnya seperti beg kain, straw logam dan juga botol air yang boleh diisi dengan semula. Botol isi yang boleh diisi dengan semula. Okey, terima kasih. Kesimpulan daripada interview tadi, dengan mengamalkan tindakan-tindakan ini dan menjaga suara yang kuat dalam masyarakat, generasi Z boleh memainkan peranan penting dalam menerangi perubahan iklim, dan melindungi alam sekitar untuk masa hadapan yang lebih lestari. Akhir sekali, secara keseluruhannya, kelestarian alam sekitar memerlukan komitmen semua pihak. Namun, generasi Z mempunyai peranan yang istimewa sebagai pewaris dan pemimpin masa hadapan. Dengan keupayaan mereka untuk memanfaatkan teknologi, media sosial dan kesedaran yang mendalam terhadap isu alam sekitar, mereka berpotensi menjadi penggerak perubahan ke arah masa depan yang lebih cerah. Melalui tindakan-tindakan kecil seperti mengurangkan penggunaan plastik, menyokong produk mesra alam dan memperjuangkan dasar hijau,
Generasi Z dapat mencetuskan impak besar dalam menjaga bumi kita. Harapan kita adalah generasi ini terus bersemangat dan konsisten dalam usaha memperjuangkan kelestarian alam sekitar demi memastikan keseimbangan ekosistem serta kehidupan yang harmoni untuk generasi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.